secara ringkas tentang bab 13 ni. Jadi masing-masing boleh tengok apa yang ada dalam bab 13 ni kan. Okey, jadi untuk yang beragama Islam, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Hanif dah periksa dah Hanif? Dah, periksa dah. Macam mana soalan? Ada yang masuk tak? Bahagian B dengan C banyak yang masuk. Bahagian B dengan C banyak masuk kan? Okey. Cikgu doakan semua orang boleh jawab. Semua orang berjaya USA kali ni Okey, jadi yang belum periksa, jadi cikgu ingatkan peringatan mesra daripada cikgu, studilah apa yang cikgu dah tunjuk tu. Bahagian B dengan bahagian C. Okey, jadi hari ni kita nak masuk kepada bab baru. Okey, jadi untuk siapa-siapa yang malu nak buka kamera, cikgu bagi satu contoh. Tengok Khairina. Macam tu pun cikgu dah okey dah. Ni ada yang kelasnya malulah cikgu nak buka. Jangan malu. Kita dalam ni kita ikhlas, kita nak belajar. Jadi maksudnya kita fokus kat cikgu je. Okey, jadi cikgu nak mulakan semua boleh ke? Okey, baik. Okey, jadi hari ni cikgu mula share screen. Kita akan belajar satu bab baru, bab 13. Bab 13 ni nama dia adalah kebarangkalian mudah. Okey, ada orang tanya cikgu, kenapa kita kena belajar kebarangkalian? Kan? Ada orang tanya cikgu, kenapa kita kena belajar tentang kebarangkalian ni? Okey, jawapan dia adalah untuk buat keputusan yang tepat. Buat keputusan. Jadi kebarangkalian ni, kebarangkalian ni adalah kita gunakan untuk buat keputusan. Cikgu, macam mana nak buat keputusan guna kebarangkalian? Cikgu ajar kamu. Nanti dalam real life situation, at the end of the lesson today, cikgu akan terangkan macam mana kita nak buat keputusan menggunakan kebarangkalian. Dia ada kebarangkalian tau. Semua dalam hidup ni bila ada dua pilihan, dia ada kebarangkalian dia. Okey, jadi dekat sini kita akan kenal dulu apa tu kebarangkalian. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan, cikgu akan terangkan dulu. Okey. Jadi ini adalah maksud bagi kebarangkalian. Ini kalau siapa tak sempat jangan risau, nota ni cikgu dah ada bagi salin. Kebarangkalian adalah ukuran kemungkinan berlakunya sesuatu peristiwa. Contoh, bila kamu nak tengok periksa kamu dah ada tau kebarangkalian kamu. Nak A, apakah kebarangkalian kita nak A? Nak B, apakah kebarangkalian untuk B? Nak C, exam kita, apakah kebarangkalian untuk C? Dia dah ada dah kiraan dia. Itu matematik. Detailnya matematik. Okey, maksudnya ukuran kemungkinan. Dia tak berlaku lagi tau. Kamu dah ambil periksa tapi tak ni lagi. Tak dapat result lagi. Tapi bila kamu belajar tentang kebarangkalian, kamu boleh relate dengan real life situation. Okey, inilah maksud kebarangkalian. Ukuran kemungkinan berlakunya suatu peristiwa dinyatakan sama ada dalam bentuk pecahan. Apa tu pecahan? Maksudnya dekat sini kita akan terangkan dalam bentuk pecahan ataupun peratus. Cikgu akan ajar. Jadi benda ni lah yang kamu akan nak difahamkan hari ini. Okey, jadi ini definisi dia. Okey. Ada soalan ke tentang definisi? Cikgu nak tanya? Tak ada. Okey, tak ada. Haziq, ada nak tanya ke? Tak ada. Okey. Jadi cikgu pergi pula. Ni cikgu nak langkah. Okey. Jadi kebarangkalian kepada sesuatu peristiwa. Kita cakap tentang peristiwa. Peristiwa ni adalah sesuatu keadaan. Peristiwa. Sebelum kita nak kira kebarangkalian, cikgu nak kamu faham peristiwa ni adalah situation, situasi.
dia boleh terjadi dalam 3 jenis keadaan. Yang pertama, pasti berlaku. Pasti berlaku. Pasti berlaku adalah apabila kamu yakin 100% dia punya result. Jadi bila orang cakap yakin berlaku, bila orang cakap pasti berlaku, maksudnya senang cerita, kita akan cakap yakin 100% dengan hasil dia. Okey. Itu maksud yakin berlaku, pasti berlaku. Pasti berlaku dekat sini kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil dia will occur. Untuk siapa-siapa yang ambil in English. Okey, nombor 2. Daripada pasti berlaku, dia boleh juga jadi mungkin berlaku. Dia boleh jadi mungkin berlaku. Kalau cikgu cakap in English, untuk mungkin berlaku may occur. May occur ni untuk siapa-siapa yang ambil in English. Okey, mungkin berlaku ni maksudnya apa? Peratusan dia dekat sini adalah kita tak yakin dia 100%. Dia adalah 50-50. Dia boleh jadi, dia maksudnya di bawah 100%. Dia boleh jadi boleh berlaku, boleh juga tak berlaku. Jadi dekat sini tiada keyakinan sepenuhnya akan berlaku dan tiada keyakinan sepenuhnya tidak akan berlaku. Sabar cikgu terang. Ini mungkin berlaku. Contoh, orang tanya kita, bila kamu jawab periksa, kalau kamu dah jawab semuanya dengan betul, kamu akan ada dalam diri kamu yakin berlaku. Yakin 100% tu betul. Maksudnya pasti berlaku kamu A. Kalau orang tanya, macam mana periksa tadi? Boleh lah. Orang kamu cakap macam tu kan? Boleh lah. Boleh lah tu maksudnya result tu kamu tak yakin. Apa result dia? A ke B ke C ke D. Tapi still ada result. Maksudnya orang tanya A. Entahlah. Mungkin kot. Maksudnya kamu nak A tu tapi tak yakin lagi dia boleh A ataupun tak. Okey. Ketiga adalah mustahil berlaku. Mustahil berlaku. Apa yang dimaksudkan dengan mustahil berlaku ni? Mustahil berlaku kalau in English adalah may not occur. Maksudnya maksudnya bila orang cakap mustahil berlaku, peratusan untuk terjadi adalah 0% hasil tu. Jadi inilah dia punya peratusan yang cikgu boleh terang dekat depan. Okey, ini baru definisi. Untuk definisi semua jelas ke? Boleh faham? Boleh. Jelas. Okey, baik. Okey, cikgu bagi satu contoh. Cikgu bagi satu contoh daripada peristiwa-peristiwa yang cikgu tunjukkan dekat depan ni. Okey. Kita ada beg. Kita ada beg dan cikgu buatlah, cikgu lukis beg ni Okey. Ni cikgu ikat beg ni dengan ikatan ribbon. Okey, jadi cikgu buat beg cikgu. Okey, dalam beg cikgu ni, cikgu letakkan guli. Cikgu letak ada 3 biji guli. 1 guli warna biru dan 2 biji guli warna hijau. Okey, ini situasi kita. Ni adalah beg kita dan biru hijau-hijau ni apa? Ini adalah kita punya guli. Sampai sini semua jelas ke situasi ni? Boleh faham? Boleh. Okey. Sekarang ni daripada beg tu cikgu akan ambil secara random 1 biji guli. Maksudnya cikgu tutup mata, cikgu tak pilih pun guli mana cikgu nak pilih. Okey, cikgu nak tanya kamu, kebarangkalian untuk cikgu ambil guli biru. Bila cikgu ambil guli 1 guli, bila cikgu ambil 1 guli, cikgu nak cikgu tunjuk
Mengambil guli biru. Cikgu buat Apakah kebarangkalian dia? Mengambil guli biru. Cikgu buat biru Situasi pertama ni. Ni cikgu buat situasi pertama. Ni situasi pertama. Cikgu ambil 1 biji guli biru. Okey. Biru. Cikgu nak tanya kamu, ada tak guli biru dalam beg tu? Ada. 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 Jadi bila cikgu ambil, boleh jadi cikgu terambil guli biru dan boleh juga cikgu jadi terambil guli hijau. Jadi dekat warna situasi pertama ni, dekat warna biru ni, cikgu tak boleh pasti berlaku. Sebab apa? Sebab takut cikgu terambil guli hijau. Jadi dekat sini, bila orang cakap biru ni apa? Cikgu cakap dia mungkin berlaku. Kita tak boleh yakin dia 100% sebab takut ambil guli hijau. Jelas ke untuk situasi mungkin berlaku tu? Boleh faham? Boleh. Okey, ni contoh situasi dia. Okey, sekarang cikgu nak ambil guli merah. Cikgu nak ambil guli merah. Cikgu nak tanya kamu lah, dalam beg ni ada tak guli merah? Tak ada. Tak ada. Bila tak ada guli merah, tiba-tiba kawan kamu datang, aku nak guli merah. Rasa-rasa dia dapat tak guli merah, padahal dalam beg tu tak ada guli merah. Rasa-rasa dia boleh dapat tak? Mustahil. Tak boleh. Jadi dekat sini, inilah situasi bagi mustahil berlaku. Ini dia punya situasi bagi mustahil berlaku. Jadi cikgu dah tunjuk contoh ni. Bila keadaan mungkin berlaku, bila keadaan mustahil berlaku. Cikgu, macam mana keadaan pasti berlaku? Okey, cikgu pergi bawa pula contoh situasi yang kedua. Cikgu pergi pula situasi yang kedua. Dalam situasi yang kedua ni, cikgu ambil beg, satu beg. Beg ni buruk pula. Okey, ada satu beg. Daripada beg ni, cikgu letakkan guli merah sahaja. Ada 3 biji guli merah. Okey, jadi sekarang ada kawan kita nak ambil secara random 1 biji guli. Apa warna dia? Dekat sini dia nak ambil guli merah. Kamu rasalah bila dalam beg tu ada guli merah je dan kawan kamu nak ambil guli merah, rasa-rasa dia dapat guli warna lain ke dapat guli merah? Merah. Jadi inilah situasi pasti berlaku. Inilah dia situasi pasti berlaku. Jadi sebelum cikgu nak ajar kebarangkalian ni, kamu kena faham situasi dulu. Sebab apa? Sebab bila kamu dah faham situasi, barulah kamu boleh set. Barulah kamu boleh buat keputusan. Cikgu akan ajar tu nanti. Itu step dan seterusnya. Sekarang ni kita nak fahamkan bila mungkin berlaku, bila mustahil berlaku dan bila pasti berlaku. Jelas ke? Boleh faham? Cikgu tunjuk kat depan. Boleh. Okey, Aiden, macam mana Aiden? Jelas ke Aiden? Jelas. Okey. Cikgu nak tanya Khairina. Khairina, jelas ke? Boleh cikgu. Okey, boleh. Okey. Jadi dekat sini daripada situasi-situasi tu kita nak cuba buat soalan. Kita nak cuba buat soalan. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan A. Cikgu akan terangkan beberapa soalan. Sarah merupakan salah seorang daripada 3 peserta. Oh, ada 3 orang peserta. Peserta A, nama dia Sarah. Peserta B, cikgu tak tahu nama dia. Cikgu bagi nama dia Aiden. Dan peserta C, nama dia Haziq. Okey, ada 3 peserta. Okey, jadi daripada 3 peserta ni, kita nak tahu Sarah adalah Johan. Sarah adalah Johan. Adakah kita nak letak pasti ataupun mungkin ataupun mustahil? Cikgu nak tanya kamu.
Nak letak mana? Pasti ke, mungkin ke, mustahil? Mungkin. Iya, Mungkin. pandai. Kita kena letak mungkin. Sebab apa kena letak mungkin? Sebab Aiden boleh juga jadi Johan. Haziq boleh juga jadi Johan. Bukannya Sarah je. Melainkan Sarah seorang yang bertanding dekat pertandingan kuis tu. Kalau Sarah seorang yang bertanding, maksudnya dia pasti Johan. Sebab apa? Dia seorang saja. Okey, habis. Okey, situasi yang kedua. Sarah mendapat tempat keempat. Okey, rasa-rasa dia dekat mana? Pasti ke, mungkin ke, mustahil? Mustahil. Iya, dia adalah mustahil. Kenapa mustahil? Sebab dia ada 3 orang je. 1, 2, 3. Last tiba-tiba Sarah dapat tempat keempat. Jadi dekat situ, itulah dia situasi mustahil berlaku. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Jadi inilah dia soalan A. Okey. Jadi daripada soalan A, cikgu pergi pula. Cikgu pergi pula penjelasan kepada C. Lepas ni kamu buat B Okey, tengok tau. Tengok betul-betul tau. Okey. Jadi tengah tengok ke semua? Nak dengar suara sikit? Tengok. Okey, baik. Okey. Sebuah kotak. Dia letak kotak pula. Okey, ini adalah kotak kita. Dia letak kotak. Okey. Sebuah kotak mengandungi 6 biji guli biru. Jadi daripada 6 biji, cikgu lukis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 biji guli biru. Okey, kemudian ada apa? Ada 2 biji guli putih. Cikgu gantikan warna hitam tau. Okey, jadi ada 2 biji guli putih. Okey, sekarang kita nak choose, nak letak pasti ke, ataupun mungkin ke, ataupun mustahil. Jadi sekarang kita tengok kepada nombor 1. Guli biru diambil. Cikgu nak tanya kamu, kalau cikgu di situasi yang pertama ni, guli biru diambil, kita nak letak pasti ke, mungkin ke, mustahil? Mungkin. Iya, kita kena letak dia mungkin. Sebab apa? Sebab boleh jadi cikgu terambil guli putih. Jadi cikgu tak boleh yakin 100% bila cikgu selup tangan, cikgu akan dapat guli biru. Jadi bila kita tak yakin 100%, kita letak mungkin. Okey, nombor 2. Guli merah diambil. Rasa-rasa di dekat situasi mana ni? Pasti ke, mungkin ke, mustahil? Mustahil. Iya, dia adalah mustahil. Kenapa mustahil? Cikgu nak tanya, kenapa mustahil? Sebab tak ada guli merah. Sebab tak ada guli merah. Macam mana dia dapat guli merah? Okey, last kali. Nombor 3. Guli putih diambil. Guli putih diambil, kita nak letak mana? Pasti ke, mungkin ke, mustahil? Mungkin. Pandai. Kita letak dia mungkin. Ini dia yang kamu kena faham, tiga-tiga ni. Okey, jadi daripada penerangan cikgu nak masing-masing cuba buat satu latihan, iaitu soalan B. Okey, sebiji dadu dilambungkan. Dadu ni kamu tahu ke? Kejap cikgu Google dadu. Takut ada orang tak pernah main dadu. Okey, jadi cikgu Google dadu. Tu dadu. Okey, ni dadu dia. Okey, jadi dekat dadu ni cikgu nak pilih mana dadu. Ni. Pernah main dadu tak ni? Cikgu nak tanya ni, pernah main ke dadu? Okey. Okey, jadi inilah dia dadu. Cikgu tunjuk. Cikgu takut ada yang tak pernah main dadu. Okey, sambil kita buat latihan yang cikgu hantar, cikgu nak masing-masing tengoklah dadu dekat sini. Ni dadu. Okey, cuba selesaikan soalan B. Bagi tahu cikgu sama ada dia pasti berlaku ke, ataupun mungkin berlaku ke, ataupun mustahil berlaku. Okey. Okey, cuba buat. Dah siap? Ambil gambar, hantar dekat cikgu.
Aiman. Aiman boleh dengar ke suara cikgu Aiman? Cikgu, boleh tak saya cakap macam ni je? Aiman. Aiman boleh dengar ke Aiman? Kalau Aiman tak nampak, cikgu kena reshare. Dengar tapi tak nampak. Okey, jap cikgu reshare skrin cikgu kan. Okey, nampak dah? Ke tak nampak lagi? Tak, masih gelap. Oh, ya ke? Restart Microsoft Man. Dah. Dah. Baru ada. Aiman kena cakap kat cikgu. Nanti cikgu adjust. Okay, thank you. Wan Rifki. Saya tak boleh tangkap gambar cikgu. Phone saya tak ada bateri. Okey. Wan Rifki nak tanya apa tadi Wan Rifki? Mana dah Wan Rifki ni? Ke saya cakap macam ni je. Nombor 1 mungkin. Okey, cuba buat tau semua. Hantar kat cikgu. Hello. Ya. Kenapa Wan Rifki? Hello. Okey, cuba buat tau semua. Hantar kat cikgu. Tak dengar ke? Ya. Okey, cikgu bagi 2 minit lagi. 2 minit lagi. Tak dengar ke? Aduh, saya lag. Bagus, pandai. Okey, cikgu harap sampai sini kamu boleh follow sebab dia tengah senang gini. Okey. Okey, bagus. Pandai Aiden, pandai. Waalaikumsalam. Iya, pandai. Waalaikumsalam. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Cikgu akan terangkan kat mana kita nak pilih bila kamu buat baru kamu nampak tau. Okey. Jadi semua orang cikgu nak mula buat soalan B boleh ke? Boleh. Okey, baik. Sebiji dadu dilambungkan. Dadu ni kamu kena faham. Siapa tak kenal dadu dia tak boleh tahu buat soalan ni. Okey, dadu ni maksudnya dalam dadu ada nombor berapa? Ni nombor 1. Jadi cikgu keluarkan. Dadu ada nombor 1, ada nombor 2, ada nombor 3. Dadu sampai nombor berapa? 10 ke? 6. 6. Ada 4, ada 5, ada 6. 6 ni maksimum. Kalau kamu main dam ular tau. Siapa pernah main dam ular, bila dia baling dadu dia dapat nombor 6, dialah manusia paling gembira. Sebab apa? Sebab dia dapat nombor paling maksimum. Dia langkah kawan-kawan dia yang lain. Kamu tak tahulah cikgu pernah tak main dam ular. Boleh download main dalam Plato. Tahu tak Plato? Pernah main tak Plato kat phone? Benar. Main Plato. Okey. Jadi dadu ni ada 6. Nombor 7 muncul. Dalam dadu ada 6 nombor je. Macam mana tiba-tiba ada nombor 7? Jadi dekat sini kita panggil dia mustahil. Ni jawapan dia. Okey, nombor 2. Nombor 5 yang muncul. Jadi dekat sini kita panggil dia mungkin. Sebab apa? Sebab dalam dadu ada nombor 5. Tapi kita kena ingat, ada juga nombor lain. Jadi,
kita tak boleh yakin 100% yang nombor 5 akan muncul. Dia boleh jadi nombor lain yang muncul. Jadi bila kita tak yakin 100%, kita letak mungkin berlaku. Nombor 3, nombor yang lebih besar daripada 2. Apa nombor lagi besar daripada 2? Nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6. Jadi kamu kena faham, bila dia baling dadu, ada 4 nombor yang lagi besar daripada 2, tapi dia still ada nombor 1. Bila dia still ada nombor 1 ni lagi kecil daripada 2. Jadi dekat sini kita letak dia mungkin berlaku. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Ini dia, kita kena letak dulu pasti, mungkin, mustahil. Jadi kebarangkalian ni dekat mana cikgu? Dekat kebarangkalian ni, okey, kenapa kita belajar pasti, mungkin, mustahil? Pasti, mungkin dan mustahil. Kenapa cikgu nak kena terang ni? Okey. Bila sesuatu tu pasti berlaku, kita cakap kebarangkalian dia, kebarangkalian dia adalah 100%. Jadi bila dia 100%, kita tak kira kebarangkalian dia. Sebab apa? Sebab result dia dah confirm. Kalau cikgu cakap dia mustahil, kebarangkalian dia, kebarangkalian dia adalah 0%. Jadi dekat sini tak ada nilai kebarangkalian. Jadi mana kebarangkalian mudah ni? Kebarangkalian mudah adalah pada peristiwa mungkin. Sebab tu kita belajar nak detect dulu mana situasi yang ada kebarangkalian. Jadi dekat sini mungkinlah yang ada nilai kebarangkalian. Ada nilai kebarangkalian. Tu yang kita nak kena faham. Dekat mungkin lah yang kita nak kira kebarangkalian dia berapa, kebarangkalian dia berapa, dan so on. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okey, jadi cikgu teruskan penjelasan cikgu. Cikgu teruskan penjelasan cikgu kepada sesuatu yang ni tak masuk USA, cikgu langkah yang surat 2. Cikgu teruskan penjelasan cikgu yang dikenali dengan ruang sampel. Mana ruang sampel? Okey, kejap mana ruang sampel? Dia ada bagi definisi tak? Okey, jadi dia tak ada bagi nak jadi definisi. Okey, cikgu akan tunjukkan. Seterusnya, sebelum kira kebarangkalian, paling penting adalah untuk kita apa? Tahu nilai ruang sampel. Paling penting. Ini paling penting. Siapa salah step ni, salah terus jalan-jalan kerja dia dekat belah bawah. Ruang sampel ni apa? Ruang sampel ni adalah apa bagi ayat yang sesuai jangan cikgu cari. Ruang sampel ni adalah semua hasil mungkin. Semua hasil, cikgu cakap macam itulah. Semua hasil daripada situasi. Ni, daripada situasi. Maksudnya ruang sampel ni kita kena cakap hasil dia daripada situasi. Hasil ni apa? Hasil ni nama lain dia result. Result dia daripada situasi tu. Sebagai contoh, dekat tadi kita pergi kepada biji dadu. Bila kita pergi kepada dadu, dadu ada berapa permukaan? Dadu untuk ruang sampel dia, ruang sampel untuk dadu, kita kena senaraikan semua hasil daripada situasi dadu. Jadi bila dadu dia ada 6 permukaan, kita kena buat tu. Apa hasil? Kita jangan cakap satu je hasil dia. Kita cakap semua. Cikgu highlight dekat situ. Cikgu highlight dekat sini. Semua. Bagi jelas sikit. Jadi dekat ruang sampel S, nama singkatan dia. Ruang sampel dia apa? S dia sama dengan
kita tulislah nombor-nombor yang ada dalam dadu. Jadi kat sini kita ada nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6. Itu yang dimaksudkan dengan ruang sampel. Jelas ke semua untuk ruang sampel? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey. Kemudian dekat sini kita cakap bilangan sampel. Bilangan sampel adalah ditulis secara NS. N ni number. S ni sampel. Jadi ada berapa ruang sampel kat sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Jadi NS untuk dadu adalah 6. Jelas semua? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okey. Jadi cikgu tak puas hati lagi. Cikgu tak puas hati lagi sebab cikgu dengar sikit je suara boleh. Cikgu akan bagi satu contoh situasi. Cikgu akan buat situasi sampai boleh tu kuat. Okey. Jadi cikgu bagi pula situasi yang kedua. Situasi yang kedua ni cikgu buat dia traffic light. Traffic light. Okey, cikgu keluarkan dia punya traffic light. Ni image dia. Okey, ni traffic light. Kamu pernah nampak ke traffic light? Pernah. Okey. Jadi, situasi yang kedua ni adalah warna dalam traffic light. Warna dalam traffic light. Lampu jalan lah kalau dalam bahasa Melayu. Warna dalam lampu jalan. Ada berapa warna dekat sini? Cikgu nak tanya kamu. Ada berapa warna dekat sini? 3. 3. Apa warna dia? Merah, kuning, hijau. Ya. Jadi ruang sampel. Ruang sampel untuk warna dalam traffic light. S ni sampel Sampel untuk traffic light adalah kita kena tulis semua warna dalam ni. Dia ada merah, kemudian dia ada kuning, kemudian dia ada hijau. Jadi kita kena keluarkan semua hasil bagi traffic light tu. Walaupun dalam situasi traffic light dia tak berwarna semua dalam satu masa. Tak ada traffic light dalam dunia ni menyala tiga-tiga melainkan traffic light tu rosak. Selalu traffic light dia menyala merah je ataupun kuning je ataupun hijau je. Jadi sampel dia bukan dia nak cari merah ke kuning ke hijau, tak. Sampel ni kamu kena senaraikan semua hasil bagi situasi tersebut. Jadi situasi kita sekarang adalah warna dalam traffic light. Jadi warna dalam traffic light kamu kena senaraikan. Ada merah, ada kuning, ada hijau. Habis kat situ. Okey, kemudian kita nak kira bilangan sampel. Bilangan sampel. Dekat sini nama dia NS. Bilangan sampel ada berapa? Kita kira elok-elok. 1, 2, 3. Jadi bilangan sampel untuk traffic light ada 3. Jelas ke semua untuk situasi kedua? Contoh cikgu bagi ni. Jelas. Okey. Cikgu tak puas hati lagi. Cikgu bagi lagi satu contoh. Untuk kamu faham tentang sampel. Ingat, bila kita nak cari kebarangkalian, sampel tu adalah benda yang paling penting. Sampel tu adalah benda yang paling penting. Jadi, dekat sini, cikgu bagi lagi. Kita pergi warna darah. Warna darah. Warna darah manusia. Warna darah, tak naklah. Jenis darah. Okey. Jadi kita pergi kepada jenis darah. Okey. Jadi dekat sini jenis darah ni kod-kod lah. Kita pergi kepada situasi yang ketiga. Situasi ketiga. Apa yang cikgu tunjuk ni? Ni cikgu tunjuk jenis darah. Haziq boleh dengar suara cikgu? Boleh. Haziq darah apa? B. B, ya ke B? Betul ke? Ikut pok saya.
Ya. Aziz, kalau cikgu cakap ada manusia dia ada dua jenis darah. Dia ada O dengan A. Boleh ke jadi macam tu? Boleh. Tak boleh. Mana boleh? Mana ada darah boleh campur? Tukar kau. Pak saya Ha? kata oh. Apa? Silap kau. Pak saya kata oh. Oh. Ada O lah. O bagus lah. O punya derma kat semua. A, B. Okey. Okey, jadi jenis darah ni, situasi yang ketiga ni, jenis darah dalam diri manusia. Kita nak kena keluarkan dia punya sampel. Kita nak kena keluarkan sampel dalam darah. Apa sampel dalam darah? Apa sampel dalam jenis darah? Jadi, kamu kena keluarkan semua hasil dia. Hasil dia apa? Dia ada A, kita tulis A. Dia ada B, kita tulis B. Dia ada AB, kita ada tulis AB. Lepas tu dia ada O, kita kena tulis O. Jadi, bilangan sampel dia apa? Bilangan sampel dia adalah NS. Jadi, dekat sini, kita kena kira. 1, 2, 3, 4. Bilangan sampel dia ada 4. Jelas ke semua tentang sampel dengan bilangan sampel ni? Boleh faham? Boleh. Okey. Aiden jelas ke Aiden? Jelas. Okey. Okey, habis dah. Maksudnya dekat sini kita dah faham sampel tu apa. Kita dah faham juga macam mana nak cari bilangan sampel. Okey, kita balik kepada kita punya modul. Okey, jadi dekat sini untuk soalan A. Sekeping shilling dilambungkan. Jadi daripada soalan A, cikgu nak kamu senaraikan sampel yang ada dalam duit shilling. Bagi tahu cikgu apa sampel dia, dan berapa bilangan sampel dia. Okey, buat dan hantar kat cikgu kan. Untuk siapa-siapa yang tak tahu duit shilling ni, cikgu takut. Cikgu, saya tak pernah tengok duit shilling. Saya selalu tengok duit kertas je. Cikgu, tak apalah, tak ada masalah lah. Cikgu tunjuklah duit shilling ni. Okey. Jadi, masing-masing boleh tengok duit shilling di hadapan. Kejap semua, cikgu cari duit shilling yang jelas sikit. Okey, ni duit shilling. Senaraikan sampel dia. Apa sampel yang ada dalam duit shilling? Apa permukaan yang kamu nampak? Okey. Aziz faham ke soalan ni? Faham ke? Faham. Okey. Okey, cikgu bagi 1 minit Iya, pandai. Bagus. Okey, tepat pukul 9.20 cikgu tunjuk apa sampel dalam duit shilling. Itu jawapan dah cikgu dah bagi dah tu.
Nazhan dapat jawab ke sampel duit shilling ni Nazhan? Okey, habis dah masa 9.20. Jadi sampel dalam duit shilling, apa sampel yang ada dalam duit shilling? Kenapa dia cakap apabila sekeping shilling dilambungkan? Okey, sekeping shilling dilambungkan ni dia macam undi. Contohlah kita ada 2 tim bola. Siapa mula dulu? Okey, tak apa. Kita tentukan dengan cara baling duit shilling. Cara baling duit shilling, dia letak duit shilling kat sini, tuk, dia tos, lepas tu macam tu. Lepas tu dia buka. Dia buka, dia nak tengok shilling tu ada apa. Apa tu shilling tu? Shilling tu boleh jadi nombor, permukaan dia nombor. Ataupun kalau kamu tulis angka pun betul Lagi satu, shilling tu kamu buka, dia boleh jadi bahagian ni. Angka, silap, gambar. Kalau kamu cakap kepala ekor pun betul juga, tak ada masalah. Selagi kamu punya bilangan sampel. Jadi berapa bilangan sampel dia? Silap. Selagi kamu punya jawapan memaksudkan benda tu, maksudnya kepala ekor. Ni kepala kita panggil, ni kepala, ni ekor. Ataupun kamu tulis nombor gambar. Ataupun kamu buat angka keris. Tak ada masalah. Selagi maksud tu sama, dia dikira sebagai betul. Bilangan sampel ada berapa? Kita kira berapa jawapan yang kita dapat tadi. 1, 2. Ada 2 bilangan sampel dekat sini. Inilah jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi kita pergi pula kepada soalan yang seterusnya, iaitu soalan B. Ingat, kita pergi kepada soalan B. Satu huruf dipilih secara rawak daripada perkataan anugerah. Cikgu nak kamu sendiri bagi tahu cikgu, apakah sampel bagi soalan B ni? Aiden rasa-rasa boleh jawab tak Aiden? Boleh. Okey, baik. Okey, cuba masing-masing buat. Bagi tahu cikgu, apakah sampel bagi situasi soalan ni? Okey, bagus. Ada yang dah hantar kat cikgu. Dia senang je, senang je. Cuba je, cuba. Maksudnya apa? Maksudnya satu huruf dipilih secara rawak daripada perkataan anugerah. Apa huruf tu? Maksudnya senaraikan semua situasi huruf yang diboleh dapat. Senaraikan semua hasil yang diboleh dapat. Itulah yang dimaksudkan dengan itulah yang dimaksudkannya. Ya, pandai Adlan. Betul. Bagus. Ingat, sampel tu adalah benda yang paling penting sebelum kita masuk kepada kiraan probability. Ya, betul. Bagus, Aiden. Ya, bagus, Aziz. Okey, pandai. Bagus. Okey, bagus, Kak Irina. Ya, kawan Naim. Okey, tepat pukul 9.25 cikgu tunjuk apa jawapan dia. Boleh cikgu Wan Rifki. Okey, Wan Rifki. Bagus. Okey, jadi cikgu bagi masa lagi untuk siapa-siapa yang nak cuba. Ada 8.
8. 8. Bagi. Okey, habis dah pukul 9.25. Cikgu akan tunjukkan. Okey, tengok tengah tengok ke semua? Nak dengar suara sikit? Tengok. Okey, baik. Satu Ya. huruf. Okey, baik. Okey, satu huruf dipilih secara rawak. Apa huruf tu? Daripada perkataan anugerah. Itu situasi dia sekarang. Huruf tu boleh jadi apa? Huruf tu boleh jadi A. Jadi kat sini cikgu senaraikan A. Sampel ni maksudnya kamu kena senaraikan apa kemungkinan huruf yang dipilih. Jadi lepas tu ada huruf N. Jadi mungkin dia dapat huruf N. Ada huruf U. Mungkin dia dapat huruf U. Ada huruf G. Jadi mungkin dia dapat huruf G. Ada huruf I. Mungkin dia dapat huruf I. Ada huruf R. Mungkin dia dapat huruf R. Ada huruf A. A boleh salin 2 kali ke? Kamu kena faham. Maksud dia dekat sini, ada 2 kad yang huruf A. Jadi kalau kamu salin sekali je, maksudnya kamu dah buang 1 kad. Jadi siapa buang A, 1 tu dikira salah. Jadi ini H. Jadi dekat sini ada huruf H. Jadi sampel, inilah sampel dia. Bila orang cakap apa sampel dia, maksudnya kemungkinan hasil bagi peristiwa tersebut. Mungkin orang tu boleh dapat huruf A, mungkin huruf G, mungkin huruf H. Jadi sampel maksudnya kamu kena senaraikan semua hasil yang mungkin orang tu dapat. Okey, kemudian bilangan sampel. Ada 1, kira ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Jadi kita letak bilangan sampel 8. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Umar Rafiki. Lama tak dengar suara. Umar Rafiki, jelas ke? Selalu ada Umar Rafiki. Okey, bagus. Okey, itu B. Okey, kita jawab pula C. Walaupun dia lain soalan, lain situasi, lain cara soalan tu boleh tanya kita. Okey, satu nombor dipilih secara rawak daripada set. Apa benda ni? Cuba buat. Cikgu bagi masa 2 minit nak selesaikan soalan ni. Yang 7, 8, 9, 10. Ya. Kenapa tu? Ada siapa-siapa ada masalah, ada nak tanya cikgu, WhatsApp cikgu Cikgu tengok je handset cikgu jangan risau. Kalau sampel dia teruskan. Kena start dari 5 ke? Ya, betul. Kena start daripada 5. Nanti cikgu tunjuk apa situasi dia. Betul ke ni cikgu? Ya, pandai. Betul. Okey, tepat pukul 9.30 cikgu tunjuk jawapan dia semua. Kamu aduh Azri, kabur sangat. Okey, baru jelas. Okey, bagus. Betul. Bilangan pun dari 5 ke? Iya, betul. Nanti cikgu akan tunjukkan macam mana kita nak tahu sesuatu nombor, berapa nombor dia, dari mana ke mana, berdasarkan kalau soalan ni bagi. Yang ni, soalan macam ni, kamu nampak macam ni, kamu akan jumpa sampai tingkatan
5. Kamu akan jumpa sampai tingkatan 5. Ya, betul. Bagus. Aiden, pandang balik. Okey, pandai. Iya. 5, 6. Okey, pandai. Bagus. Ada soalan tanya je kat WhatsApp. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Cikgu akan tunjuk jawapan dia dekat depan. Okey, sebelum cikgu nak terang kepada sampel, cikgu nak terang apa benda ni. Okey, cikgu nak tanya ni, tengah tengok ke? Nak dengar suara sikit, tengah tengok ke? Tengah tengok. Ya. Okey, Tengah. ini adalah situasi dalam keadaan ketaksamaan. Senang je nak faham berapa nombor yang ada dalam situasi ni. Okey, cikgu akan tunjukkan ada 4 jenis situasi. Ada 4 jenis situasi. Situasi pertama, cikgu akan buat warna hitam. Warna hitam. Situasi pertama. Bila dia letak 5, X 10. Okey. Bila X ni duduk tengah-tengah, maksudnya X ni nombor di antara nombor 5 hingga nombor 10. Sampai situ jelas ke semua? Jelas. Okey, baik. Okey. Jadi, apa nombor yang kita kena ambil? Persoalan dia adalah apa nombor yang kita kena ambil dan apa nombor yang tak perlu diambil. Kalau kamu nampak ada sama dengan dekat belah bawah ni, ada garisan dekat belah bawah ni, maksudnya kita fokus kepada ni dulu. Bila ada garisan dekat belah bawah ni, maksudnya dia mula dengan 5. 5, 6, 7, 8. Bila ada garisan lagi dekat belah bawah ni, maksudnya dia berhenti dekat 10. Itu cara dia. Itu situasi yang pertama. Situasi yang kedua, cikgu terang ni tau. Situasi yang kedua, cikgu buat 5, X, 10. Situasi yang kedua ni, bila tak ada garisan dekat belah bawah. Apa dia? Jadi dekat sini kamu kena faham, X ni adalah antara 5 hingga 10. Jadi sekarang, dia tak ada garisan dekat sini. Bermakna dekat situ, kita tak boleh ambil nombor 5. Kita kena mulakan dengan nombor 6. 6, 7, 8. Kita nak berhenti dekat mana? Kita tengok pula dekat 10. Belakang 10 ni garisan ni tak ada garisan dekat belah bawah ni. Jadi kita berhenti dekat 9. Ni salin ni kamu akan jumpa sampai form 5. Cikgu boleh tunjuk soalan SPM pun banyak macam ni. Okey, situasi yang ketiga. Situasi yang ketiga. Bila cikgu buat 5, dia ada dekat sini tapi dia tak ada dekat 10. Okey, jadi dekat sini ingat satu je, bila X ni duduk tengah-tengah, kamu nombor tengok. Pertama kamu tengok nombor depan X dengan nombor belakang X ada 5 dengan 10. Maksudnya X tu duduk tengah-tengah antara 5 dan 10. Nak ambil nombor mana mula-mula ni? Kamu tengok mana yang ada garisan. Dia ada garisan. Bila dia ada garisan, maksudnya nombor 5 ni terlibat. 5, 6, 7, 8. Nak berhenti sampai mana? Kita tengok pula nombor yang depan X tu. Tak ada garisan. Maksudnya dia tak boleh berhenti sampai 10. Dia berhenti sampai 9 sahaja. Ini situasi yang ketiga. Situasi yang keempat, 5 X, lepas tu cikgu buat macam ni. Berapa nombor yang ada dekat situasi yang keempat? Cikgu nak tanya kamu. Dia kena mula dengan 5 ke 6? 6. 6. Ya, pandai. Dia kena mula dengan 6 sebab dia tak ada garisan dekat belah bawah ni. Okey, cikgu nak tanya, 6 tu dia berhenti sampai nombor berapa? 10 ke 9? 10. Iya. 6, 7, 8, 9, 10. Itulah cara nak jawab kalau datang soalan macam ni dalam periksa. Ingat betul-betul ni. Nanti jumpa banyak dekat form 4. Form 4 kamu jumpa banyak-banyak.
Nanti kokoklah masa tu cikgu dah tak ajar ke. Ataupun kamu dah berhenti tuition ke. Sekurang-kurangnya ada ilmu yang kamu bawa daripada form 2 pergi ke form 4. Ingat, subjek form 4 80% masuk SPM. Jadi ini je. Ini sahaja. Apa? Mula-mula, step pertama, kamu tengok nombor apa di depan dengan belakang X tu. Itu pertama. Yang kedua, kamu kena tengok kalau ada garisan, maksudnya nombor tu terlibat. Kalau tak ada garisan, maksudnya nombor tu tak terlibat. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Okey, bagus. Okey, jadi dia kata apa? Satu nombor dipilih secara rawak. Oh, ni cikgu dah senaraikan dah. Inilah sampel dia. Jadi, sampel dia dekat sini adalah 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Ni sampel dia. Kemudian, dekat sini kita ada bilangan sampel. Bilangan sampel dekat sini adalah NS. Kat sini kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jawapan dia ada 6. Inilah jawapan dia. Itu je. Jelas ke? Boleh faham? Jelas. Okey. Dah salin belum yang warna hitam, biru, hijau, merah cikgu tunjuk tu? Dah. Okey. Nanti kalau siapa yang tak periksa lagi, bagus. Siapa yang tak periksa lagi, ingat apa yang cikgu ajar ni. Okey, habis soalan C, kita pergi pula kepada soalan D. Banyaknya cikgu nak jawab. Tak apa, banyak pun kamu kena faham. Nak cari sampel ni benda yang paling penting. Kamu kena ingat tau, kebarangkalian ada juga tau. Kamu jumpa balik dekat form 4 tau. Cikgu buka lah. Okey, ni kebarangkalian mudah. Form 2. Okey, cikgu buka buku teks tingkatan 4. Buku teks, cikgu buka buku teks matematik tingkatan 4. Okey, kita pergi kepada isi kandungan je, jangan risau. Okey, cikgu lupa dah kat mana. Okey, kejap dia dekat 8 kot. Okey, kejap loading pula dah. Aduh, lambat lah. Aduh. Kebarangkalian tingkatan 4. Cikgu buat macam ni je lah. Okey, jadi dekat tingkatan 4 kamu akan jumpa bab 9. Okey, kebarangkalian tingkatan 4 bab 9. Maksudnya yang kamu belajar pada hari ni, kamu jumpa balik di tingkatan 4. Nampak ni, kebarangkalian peristiwa bergabung. Bab 9 dekat situ. Jadi jangan main-main. Apa yang cikgu ajar ni, dia berkait nanti. Sebab tu cikgu nak kukuhkan betul-betul. Okey, sekarang cuba senaraikan. Apakah sampel di situasi D? Cuba buat. Okey, bagus. Ada yang dah dapat? Sebab apa? Sebab lain soalan, lain situasi tau. Daripada tadi kita buat semua lain-lain. Tak ada yang sama. Cuba senaraikan.
Sampel dia tu guli ke? Ya, sampel dia guli. Ya, betul. Sampel dia tu adalah guli tu. Salah cara tulis. Betul dah jawapan tu tapi salah cara tulis. Nanti cikgu tunjuk. Buat sebab lain-lain tau. Guli hitam, guli kuning. Okey, bagus. Okey. Baik. Okey, cikgu bagi masa lagi 1 minit. Hitam, kuning. Okey. Salah, kita tak boleh cakap macam tu. Okey. Khairina dapat ke? Nazhan dapat ke Nazhan? Dapat. Okey. Okey, bagus. Tapi salah cara tulis. Okey, jadi kamu kena faham sesuatu. Masing-masing boleh tengok ke depan. Cikgu akan mula terangkan cara menulis sampel. Okey, masing-masing ada kat sini ke? Ada. Cara nak tulis sampel, kamu tak boleh ada perkataan dan. Kamu tak boleh tulis guli merah dan guli hitam dan guli kuning. Siapa tulis macam tu salah. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu kena bezakan setiap guli. Kamu tak boleh buat hitam, kuning. Tak boleh. Jadi cikgu akan tunjukkan. Jadi dekat sini ingat dalam sampel dia tak boleh dalam bentuk ayat. Dia tak boleh dalam bentuk ayat. Dia hanya jawapan yang kita boleh dapat. Jadi masing-masing boleh tengok 2 biji guli hitam. Jadi bila ada 2 biji, cikgu namakan dia hitam 1, hitam 2. Tu cara dia. Nanti ada orang tanya, okey, sebiji guli diambil. Okey, guli hitam yang mana? Hitam 1 ke hitam 2? Dia ada perbezaan. Jadi kita buat hitam 1, hitam 2. Kita nak bezakan antara guli-guli ni. Okey, kemudian 3 biji guli kuning. Bila ada 3 biji, ada cikgu buat K1, K2, K3. Cikgu senaraikan K1, K2, K3. Ini dia sampel dia. Kan lain kan? Macam yang tadi cikgu terangkan tadi. Semua cara dia lain. Jadi yang ni pun cara dia lain. Jadi kamu kena faham. Cara nak keluarkan sampel, dia mesti senaraikan 1, koma. Senaraikan 1, koma. Senaraikan 1, koma. Maksudnya dekat sini tak ada dalam bentuk ayat. Kamu tak boleh letak dan. Kamu tak boleh letak 2 biji guli hitam. Tak boleh. Siapa letak 2 biji guli hitam? Tak boleh. Kamu kena buat hitam 1, hitam 2. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Jelas. Okey. Jadi bilangan sampel. Bilangan sampel rasanya tak ada masalah kita kira. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bilangan sampel dekat sini. Ada orang tanya cikgu, ada yang WhatsApp cikgu, cikgu asyik belajar sampel je. Kamu kena faham, cara nak cari sampel ni paling penting dalam kira kebarangkalian. Lain-lain cikgu tunjuk. Yang ni nombor. Yang tadi hitam-hitam K pula. Lepas tu ini huruf. Ini duit siling. Okey, ni situasi lain.
Okey, jadi itulah dia. Dia ada macam-macam keadaan. Lain keadaan, lainlah sampel dia. Jangan risau. Habis je kita cari sampel, cikgu akan ajar kamu cari kebarangkalian. Lepas kamu dah habis betul-betul faham cara nak cari sampel, percayalah cakap cikgu, cari kebarangkalian sangatlah mudah. Okey. Jadi ini soalan apa ni? Ini soalan second last. Okey, jadi masing-masing cuba buat soalan second last. Yang belah bawah tu cikgu tak ajar ni, cikgu ajar minggu depan Cikgu ajar minggu depan. Okey. Okey, jadi boleh cuba buat soalan E. Cuba buat. Senaraikan sampel pada soalan E. Dan bilangan sampel. Cikgu bagi masa 2 minit dari sekarang. Yang salah tadi salin pembetulan. Ada soalan nak WhatsApp cikgu, tanya je. Okey, bagus. Ada yang dah dapat dah. 1 minit lagi. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Ini soalannya soalan senang lah. Cikgu nak mula buat dekat depan, boleh ke? Silakan. Okey, silakan. Okey, jadi ni adalah soalan sampel. Sampel dia adalah A, B, C, D, E, F. Dia senang je. A, B, C, D, E, F. Cikgu macam kad anugerah tadi je. Betul, betul. Cumanya dekat sini dia dalam keadaan cakra. Okey, bilangan sampel dia, NS dia berapa? Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni dia. Ni jawapan dia. Okey, last untuk mencari bilangan sampel. Okey, untuk F masing-masing cuba buat. Apakah bilangan sampel dia? Senang je ni. Cikgu bagi masa 2 minit. Cikgu bagi masa 2 minit.
Okey, 1 minit lagi. Senang je soalan ni. 1 minit lagi. Okey. Aiden dapat buat Dapat. Okey, bagus. Okey, jadi masing-masing habis dah masa yang diberikan. Jadi yang tengah buat boleh je hantar dekat cikgu. Okey, jadi masing-masing kita akan tengok kepada situasi F. Sampel dia ada 8 biji bola. Sebenarnya bila dia cakap 8 biji bola, kamu boleh buat terus tau. Bilangan sampel ada 8. Maksudnya tanpa menyenaraikan sampel, bila soalan tu kata ada 8 biji bola, maksudnya dekat situ kamu dapat terus dia punya bilangan sampel. Itu yang pertama. Sampel dia apa? Sampel dia ni jawapan dia. Jadi inilah 3, 5, 7, 9, 11. Kita salin semua. 3, 5, 7, 9, 11, 25, 27, 29. Ini cara nak cari sampel dan bilangan sampel. Semua jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Habis untuk sampel dan bilangan sampel. Jadi bila kamu dah faham tentang sampel, baru cikgu berani melangkah cara mengira kebarang kalian. Siapa tak faham tentang sampel, jangan sesekali perasan nak kira kebarang kalian. Okey. Jadi kita akan pergi kepada mengira jumlah kebarang kalian. Bila nak kira jumlah kebarang kalian ni? Okey. Kita pergi balik kita punya kebarang kalian. Apa dimaksudkan dengan kebarang kalian ni? Ni dia. Kebarang kalian, baru cikgu boleh terangkan apa kat depan ni. Okey. Kebarang kalian adalah kemungkinan berlaku suatu peristiwa. Cikgu nak kamu baca ayat. Tadi cikgu highlight sampai sini je. Sekarang tengok kepada yang warna kuning. Dinyatakan dalam bentuk pecahan atau peratus. Okey. Jadi, masing-masing boleh tengok situasi di atas. Okey. Situasi dekat atas adalah satu beg. Cikgu keluarkan satu beg. Cikgu memang suka bagi contoh beg. Orang mudah faham. Okey. Dalam beg ni ada 2 biji guli biru. Dan ada 3 biji guli hijau. Jadi sampel dia ada apa kat sini? Sampel untuk soalan ni adalah disebabkan biru tu ada 2, jadi kita senaraikan biru 1, biru 2. Disebabkan hijau tu ada 3, jadi dekat sini untuk sampel kita buat dia hijau 1, hijau 2 dan hijau 3. Inilah sampel dia. Jelas ke semua sampai sini? Yes. Okey. Sekarang bilangan sampel. Bilangan sampel. Untuk bilangan sampel NS kita boleh terus kira. Ini cikgu dah ajar dah tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bilangan sampel dia ada 5. Okey. Habis dah. Kita dah dapat dah dia punya sampel dengan bilangan sampel. Sekarang kita nak kira kebarangkalian dia. Kebarangkalian ni kalau kamu tak faham, baca balik definisi dia. Definition dia. Okey, kebarangkalian. Kalau dalam bahasa Inggeris, kita bagi tahu dalam probability. Probability. Jadi, kalau kita nak sebut kebarangkalian, kebarangkalian, kalau dalam bahasa Inggeris, kita cakap probability. Jadi, nama singkat bagi kebarangkalian adalah P. Dia ambil in English. Jadi bila orang cakap kebarangkalian mendapatkan guli biru. Jadi kat sini ni cikgu buat warna biru. Mendapatkan guli
biru. Okey. Jadi bila mendapatkan guli biru, kita buat apa? PB. Kebarangkalian untuk dapat guli biru. Apa formula dia? Formula dia adalah kamu kira ada berapa guli biru dekat situ. Ada berapa guli biru dekat situ semua? 2. 2. Jadi kita letak 2 per dengan bilangan sampel. Bilangan sampel kita ada 5. Jadi kita dapat 2/5. Itu dia yang dimaksudkan kebarangkalian. Okey, kita pergi pula kepada mendapatkan guli hijau. Mendapatkan guli hijau. Untuk hijau kita panggil pH. pH lah, H tu hijau. Bukan politik Okey, pH hijau. Okey, sekarang hijau ada berapa kat sini? 3. Ada 3. Ada berapa bilangan sampel dekat sini? 5. 5. Inilah kebarangkalian untuk dapatkan guli hijau. Ini senang je. Tapi kenapa kita pening-pening? Jadi, ingat bila kita nak kira kebarangkalian, yang pertama kita kena tahu bilangan sampel, lepas tu kekerapan guli biru tu. Kalau hijau, kekerapan guli hijau tu. Ada berapa guli biru, ada berapa guli hijau. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Cikgu tak habis terang lagi. Satu situasi mesti sama dengan 1. Kalau kita ambil dalam pecahan yang ni, dalam bentuk pecahan, pecahan bagi situasi mesti sama dengan 1. Maksudnya apa? Guli biru 2/5 tambah guli hijau 3/5. Cikgu nak kamu tekan kalkulator. 2/5 tambah 3/5 dapat berapa? 2 tambah 3. 2 tambah 3 dapat berapa? 5/5. 5/5. Jadi 5 bahagi 5. Tekan kalkulator. 5 bahagi 5 dapat berapa? 1. Ya. Jadi kita dapat 1. Jadi bila dia dalam keadaan pecahan, total dia kalau kita nak cek jawapan kita tu betul ke tak, kita kena dapatkan dia punya situasi untuk pecahan. Situasi ni maksudnya situasi, cikgu pergi kepada pecahan dulu, takut kamu pening. Cikgu susun nota cikgu. Situasi ini ada 2 jenis. Sama ada dia minta dalam keadaan pecahan ni, warna kuning ni cikgu buat pecahan. Kalau dalam pecahan, dia mesti sama dengan 1. Kalau dia minta sama dengan peratus, peratus ni mana? Ni belah bawah ni peratus. Maksudnya dekat sini 2/5 kamu kena darab dengan 100. Okey, tekan kalkulator. 2/5 darab 100 dapat berapa? Tekan kalkulator. 2/5 darab 100 dapat berapa? Dapat tak? Aziz, dapat tak Aziz? Berapa? 2/5 darab 100? 40. Okey, kita dapat 40. 40 ni, kenapa kita darab dengan 100? Sebab kita nak tukarkan kepada peratus. Okey, jadi bila kita tukarkan kepada peratus, kita mesti darab 100. Jadi kita akan dapat 40, bukan 40 je. Kita dapat 40%. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Baik, untuk yang warna hijau, 3/5 darab 100. Dapat berapa? Tekan kalkulator, dapat berapa? 60%. Okey, kita dapat 60%. Jadi ini adalah kalau situasi dia dalam keadaan peratus, dia mesti sama dengan 100%. Apa maksud 100%? 40 tambah 60 sama dengan 100%. Inilah
dinamakan. Sebab tu cikgu terang satu-satu ni tau. Cikgu terang satu-satu ni. Jelas ke semua dekat sini? Boleh faham? Boleh. Jadi bila kita nak dapatkan guli biru, berapa probability untuk dapat guli biru? 2/5. Okey. Berapa peratus dia? Kamu darabkan je dengan 100. Kamu akan dapat dia punya peratus. Jadi kalau dalam beg ni, probability untuk kamu dapatkan guli biru ke hijau lagi tinggi? Hijau. Hijau. Jadi bila ada seseorang yang nak ambil guli secara random dalam beg ni, kemungkinan untuk dia dapatkan guli hijau adalah lagi tinggi. Itu dia punya situasi. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey. Jadi inilah cara dia. Cikgu pernah pakai kebarangkalian bila cikgu nak select satu orang jadi wakil sekolah main bola sepak. Pernah main bola sepak tak? Pernah. Okey, baik. Cikgu bagi satu situasi. Cikgu ada nama dia A. Cikgu letak Aiman lah, Aiman. Yang kedua, cikgu bagi nama dia Daud. Yang ketiga, cikgu bagi nama dia Ali. Cikgu punya situasi, cikgu nak cari wakil sekolah untuk striker bola sepak. Wakil sekolah bagi striker bola sepak. Striker bola sepak. Okey, cikgu nak pilih Aiman ke, Daud ke, Ali. Okey, cara dia macam ni. Striker ni paling penting adalah dia kena sumbat gol tau. Dia kena masukkan bola ke dalam gol. Jadi cikgu bagi setiap satu orang ada 10 kali peluang nak sumbat bola. Jadi dekat Aiman skor 3 je daripada 10 peluang. Daud skor 7 je daripada 10 peluang. Ali skor 5 je daripada 10 peluang. Jadi bila cikgu nak cakap probability untuk Aiman skor, kebarangkalian untuk Aiman skor dalam satu perlawanan adalah 3/10. Manakala Daud probability untuk dia skor dalam satu permainan adalah 7/10. Ali adalah 5/10. Kalau kamu dekat tempat cikgu, kamu pilih siapa? Aiman ke, Daud ke, Ali? Pilih siapa untuk wakil sekolah? Aiman ke, Daud ke, Ali? Daud. Kita pilih Daud. Sebab apa? Sebab nilai kemungkinan untuk dia skor dalam perlawanan wakil sekolah nanti Daud lagi tinggi. Jadi sebab tu cikgu cakap kebarangkalian ni dia berkait rapat dengan kehidupan kita. Itu cara dia. Okey, jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi kita pergi. Salin, cikgu nak ambil gambar ni. Cikgu nak kamu semua ambil gambar ni. Sebab apa? Daripada yang dekat depan ni, cikgu dah jelaskan apa tu kebarangkalian. Okey, jadi kita akan test. Cikgu bagi 1 minit untuk kamu ambil gambar, untuk salin. Okey, cikgu bagi 1 minit. Okey, dah ke? Dah ke semua? Boleh cikgu teruskan? Tak mak? Boleh. Okey, baik.
Okey. Okey, jadi dekat sini cikgu akan teruskan kita punya kiraan kebarangkalian. Okey, jadi untuk kebarangkalian kita pergi kepada dadu. Kita pergi kepada dadu ni. Cikgu nak kamu kira kebarangkalian untuk dapatkan nombor 2. Berapa kebarangkalian untuk dapatkan nombor 2 dalam sebiji dadu? Okey. Berapakah kebarangkalian? Kita kira kebarangkalian. Kebarangkalian mendapatkan nombor 2. Okey, cuba kira. Daripada sebiji dadu, berapakah kebarangkalian yang cikgu akan dapat kalau cikgu nak nombor 2? Rasa-rasa berapa? Senang je tu. Rasa-rasa berapa semua? Kak Irina, berapa kebarangkalian cikgu nak dapatkan nombor 2? Tak tahu. Aiden rasa berapa kebarangkalian untuk cikgu dapatkan nombor 2 bila sebiji dadu dilontarkan? 2/6. 2/6. Okey. Kebarangkalian nak dapat nombor 2. Ada berapa nombor 2 dalam biji dan dalam sampel ni? Ada berapa nombor 2 dia, Aiden? 1. Jadi bilangan sampel ada berapa? 6. Maksudnya kebarangkalian untuk cikgu dapatkan bagi situasi nombor 2 adalah 1/6. Itu cara dia. Jelas Aiden? Okey, jelas. Okey, itu cara dia. Okey, sekarang cikgu nak kamu kira berapakah kebarangkalian daripada sebiji dadu untuk cikgu dapatkan nombor genap. Okey, Haziq, ada berapa nombor genap dekat sebiji dadu ni, Haziq? Mana Haziq? 2. Ada berapa nombor genap dalam sampel tu? 3. 3. Apa nombor dia yang pertama? 2, 4, 6. 4, 6. Jadi ada 3. Okey, kebarangkalian untuk mendapatkan nombor genap adalah dia ada 3 nombor genap. Ada berapa bilangan sampel tu, Haziq? 6. 6. Jadi 3/6 boleh kecilkan tak? Boleh. Boleh. Bahagi 3. Jadi kita dapat 3 bahagi 3 dapat 1. 6 bahagi 3 kita dapat 2. Jadi kebarangkalian untuk mendapatkan nombor genap apabila sebiji dadu dilontarkan adalah 1/2. Kebarangkalian untuk mendapatkan nombor 2 apabila sebiji dadu dilontarkan adalah 1/6. Jelas ke semua? Boleh faham? Keras. Yang lain, cikgu nak dengar suara jelas? Jelas. Okey. Nazhan jelas ke Nazhan? Jelas. Okey, baik. Okey, daripada dadu, daripada striker. Okey, cikgu nak kamu kira kebarangkalian untuk cikgu dapatkan warna merah. Kebarangkalian untuk cikgu dapatkan warna merah. Berapa kebarangkalian dia rasa-rasa? Cikgu nak dengar suara. 1/3. Iya, 1/3. Mana dapat 1 tu? Sebab kalau merah ada 1 ya. Iya, dekat sini merah dia ada 1 je. Mana dapat 3 tu? Jumlah color kat traffic light tu. Okey, bilangan sampel tu. Itu cara dia. Itu adalah cara dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, cikgu pergi pula kepada situasi nombor 3. Berapa kebarangkalian untuk cikgu dapatkan darah O? Berapa kebarangkalian nak dapatkan darah O? Aiden, nak try. Berapa kebarangkalian untuk cikgu dapatkan darah O? 1/4. Iya, 1/4. 1 dekat atas ni untuk apa, Aiden? Darah O.
Ya, ada O ni ada satu je. 4 ni dapat mana dia? Bilangan sampel. Iya, ni adalah bilangan sampel. Ini adalah bilangan data. Jadi kebarangkalian adalah bilangan bagi data yang kita nak dengan bilangan sampel. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Cikgu nak masing-masing bagi tahu cikgu. Berapa kebarangkalian untuk cikgu dapatkan nombor dekat duit siling? 1/2. Betul ke 1/2 ni? Cikgu nak tanya, betul ke 1/2? Betul. Cikgu nak tanya Nazhan. Nazhan, betul ke 1/2? Betul. Okey, kita dapat 1/2. Kau Irina, 1 ni datang mana kau Irina? Daripada nombor. Ya, dia ada satu je dia punya bilangan data iaitu nombor. Ya, okey. 2 ni datang mana? Cikgu nak tanya siapa? Adlan, 2 ni datang mana Adlan? Ya ke? Dua ni datang mana? 2 ni. Dia punya duit shilling. Okey, bagus. 2 ni datang dekat bilangan sampel. Jadi itulah cara dia. Okey, habis dah dekat sini. Okey, jadi cikgu akan bagi kamu masa daripada soalan yang diberikan. Cikgu nak kamu jawab 3 soalan. Cikgu nak kamu cari kebarangkalian. Kebarangkalian. Yang pertama, mendapatkan A. Daripada soalan ni, kebarangkalian mendapatkan huruf A. Yang kedua, cikgu nak cari kamu mendapatkan huruf vokal. Mendapatkan huruf vokal. Okey. Jadi cuba selesaikan 2 soalan ni daripada peristiwa anugerah ni. Cari kebarangkalian dia. Okey, ini dia. Boleh ke cuba buat soalan 1 dengan soalan 2? Tak boleh. Tak boleh. Okey, cuba buat. Macam mana? Berapa kebarangkalian nak dapat huruf A daripada anugerah tu? Berapa pula kebarangkalian nak dapat huruf vokal daripada kad-kad anugerah tu? Okey, cikgu bagi masa. Cuba buat. Dah siap hantar kat cikgu. Ni kena macam ni ke? Apa Umar? Ni kena Boleh masuk dah? dia darah juga ai. Ni darah juga ai. Dia terputus ke tadi? Ni cikgu tengah ajar cari kebarangkalian. Ni daripada soalan ni kita kena cari kebarangkalian nak dapatkan huruf A dengan huruf vokal. Kalau Umar tak dapat, tak apa. Cikgu akan jelaskan nanti. Cikgu akan jelaskan. Cikgu tengah tunggu kawan-kawan semua hantar kat cikgu. Okey, masing-masing hantar kat cikgu. Baru 4 orang. Lagi. Cikgu tunggu dekat pecahan WhatsApp. ke bentuk peratus? Tak, pecahan. Kalau kebarangkalian ni mostly kepada pecahan lah. Pecahan. Bagi jawapan dalam bentuk pecahan. Akan hitam je lah. Dalam bentuk pecahan.
Okey, 1 minit lagi. Hentam je lah dulu. Tak apa, cikgu tunjuk. 1 minit lagi. Cuba buat yang semua. Ya, cikgu. Ya. Ada yang contoh soalan Dennis dengan Salwa tu. Ah, Yang ni jawapannya kan? Danish dengan Salwa. Yang mana Yang kelas minggu lepas bahagian C. Oh, yang ni. Yang ni. Kebarangkalian Danish dengan Salwa. Umar macam mana? Masuk exam ke yang tu? Masuk yang tu, Dennis Salwa. Masuk yang tu Sebiji ke? Dah kita nampak yang Dennis dengan yang Salwa je. Oh, dapat yang Salwa je. Banyak ke yang masuk exam Umar? Banyak juga. Bak 13 lagi dia buat masuk dah. Oh, ya ke? Dia UASA ni lah bab 13 memang macam tu pun. UASA ni ikutlah kalau guru tak sempat habis saja pun soalan tu datang daripada orang atas bukan guru tu yang buat. Jadi bila datang daripada orang atas selalunya dia akan cover semua topik. Okey. Tak apalah kita boleh cuba lagi. Okey, jadi masing-masing cikgu nak selesaikan dekat depan. Kebarangkalian mendapatkan huruf A. P, A. Okey, berapa huruf A dekat sini? Cikgu nak tanya semua. Berapa huruf A dalam perkataan anugerah tu? 2. Ada 2. Ada berapa total perkataan? Ada berapa jumlah sampel dekat situ? 8. 8. Jangan tinggal 2/8. 8. Boleh kecilkan tak dekat sini? Boleh. Boleh. Sifir 2. 2 bahagi 2 dapat 1. 8 bahagi 2 dapat 4. Jadi, kebarangkalian untuk kita dapatkan huruf A pada situasi B adalah 1/4. Inilah kebarangkalian dia. Okey. Kebarangkalian nak dapatkan huruf vokal. Jadi, cikgu buat P, V. Huruf vokal ni apa? Huruf vokal ni adalah A, E, I, O, U. Ada berapa huruf vokal dekat sini semua? 4. 4. 1, 2, 3, 4. Jadi kita letak 4. Per dengan ada berapa jumlah sampel dekat sini? 8. 8. Kita boleh kecilkan. 4 bahagi 4. 8 bahagi 4. 4 bahagi 4 dapat 1. 8 bahagi 4 dapat 2. Jadi kebarangkalian untuk kita dapatkan huruf vokal adalah 1/2. Itulah dia punya jawapan. Jelas ke semua sampai sini? Boleh faham? Boleh. Aiden. Okey, Aiden. Jelas Aiden semua? Jelas. Okey, bagus. Okey, kita masih lagi cari kebarangkalian sampai habis kelas. Sekarang ni cikgu ada masa 10 minit je dengan kamu. Okey, jadi daripada soalan ni pula, cikgu nak kamu cari kebarangkalian mendapatkan nombor ganjil. Okey, cari kebarangkalian nak dapat nombor ganjil. Nombor ganjil dan genaplah cikgu bagi 2 soalan terus dan genap. Okey, ganjil untuk A, genap untuk B. Okey. Situasi PA berapa kebarangkalian dia? Situasi PB berapa kebarangkalian dia? Okey, cuba buat.
Okey, hantar kat cikgu hantar kat cikgu. Cikgu bagi masa 1 minit lagi. Okey, bagus. Nampak dah boleh buat. Ini je kebarangkalian sebenarnya. Okey, cepat. Hantar kat cikgu. Cikgu bagi masa 1 minit lagi. Tepat pukul 10.22, cikgu akan terus. Dan cikgu nak buat rumusan lah. Cikgu nak buat rumusan dah. Okey. Ada sikit ni hantar ni. Haziq, yang ni jelas ni Haziq, cikgu tunjuk ni. Mana Haziq? Okey, jadi okey. Haziq, berapa mendapatkan kebarangkalian nombor ganjil dekat sini? 3/6 dapat 1/2. Ya, pandai. Aiden, berapa kebarangkalian untuk dapat nombor genap dekat sini? 1/2. Ya. Jadi itulah. Inilah dia kebarangkalian. Yang cikgu ajar ni semua. Ramai sangat cakap kebarangkalian tu susah. Jadi ada 4 benda yang cikgu ajar pada hari ni. Cikgu nak buat kesimpulan dah semua. Okey, ada 4 benda yang cikgu ajar pada hari ni. Okey, jadi sebelum cikgu nak buat kesimpulan, jadi masing-masing boleh buka kamera. Okey, jadi buka kamera, cikgu nak tengok ni. Dah nak habis dah kelas kita. Lagi 6 minit je kelas kita. Okey, jadi masing-masing boleh buka kamera. Cikgu nak tanya. Wan Naim, jelas ke semua Wan Naim yang cikgu ajar malam ni? Okey, mantap. Jelas. Okey, Khairina, Hanim, Nazhan, Aiden. Okey, jadi yang lain mana boleh buka kamera juga? Okey, jadi cikgu nak buat kesimpulan dah apa yang kita dah belajar pada malam ni. Sebenarnya kebarangkalian adalah tajuk yang mudah, cumanya ramai yang tertipu sebab soalan dia adalah dalam bentuk statement, dalam bentuk ayat. Jadi bila dalam bentuk ayat ni dia kena panjang sikit sebab dia nak bagi tahu apa situasi tu. Nak jelaskan situasi tu. Okey, jadi sekarang 4 benda yang cikgu dah ajar adalah yang pertama, situasi bagi sesuatu keadaan. Apa? Dia boleh jadi mungkin berlaku, dia boleh jadi pasti berlaku, dan akhir sekali dia boleh jadi mustahil berlaku. Inilah 3 situasi. Habis kelas malam ni kamu kena faham. Yang seterusnya cikgu ajar kamu cara mendapatkan jumlah sampel. Sampel ni apa? Semua kemungkinan bagi situasi tersebut. Semua kemungkinan hasil bagi situasi tersebut. Itu sampel. Okey, semua kemungkinan hasil bagi, ni salin tau, bagi situasi. Okey, kemudian bilangan sampel. Bilangan sampel. Okey, bilangan sampel adalah jumlah hasil. Jadi bila kita dah faham sampel dengan bilangan sampel dengan baik, kita boleh cari kebarangkalian. Kebarangkalian. Kenapa? Kebarangkalian ni dia adalah bentuk pecahan. Pecahan atas per pecahan bawah. Pecahan bawah ni adalah bilangan sampel. Pecahan bawah ni bilangan sampel. Pecahan belah atas ni adalah untuk hasil dia. Kekerapan hasil. Jadi bila kita nak tahu berapa banyak hasil dia, kita kena tengok sampel.
Jadi yang ini kita kena rujuk dia punya sampel. Per dengan adalah kita kena rujuk dia punya bilangan sampel. Sebab itulah cikgu ajar lama sangat tentang sampel dengan bilangan sampel. Sebab bentuk dia punya soalan boleh berubah-ubah. Jelas ke semua? Boleh faham ke? 4 je benda cikgu ajar hari ni. Jelas ke? Nak dengar suara sikit? Jelas. Okey, jadi inilah dia kebarangkalian mudah. Cikgu harap kamu boleh faham dengan baik situasi. Faham dengan baik sampel tu apa. Bilangan sampel tu apa. Akhir sekali, kebarangkalian. Jadi dekat sini, ada soalan ke nak tanya cikgu? Nazhan ada soalan nak tanya cikgu? Tak ada kan? Jelas ke semua Nazhan hari ni? Jelas. Okey, Aiden jelas ke Aiden semua untuk hari ni? Jelas. Okey, Hanif macam mana Hanif? Okey, bagus. Okey, Wan Naim ada soalan tak nak tanya cikgu? Ada. Tak ada kan? Khairina dah belajar belum bab 13 kat sekolah? Belum. Ni cikgu ajar ni boleh faham ke ni? Boleh lah. Boleh lah. Okey. Cikgu nak tengok yang tak buka kamera. Akilah macam mana Akilah? Kita sembang je ni. Kita dah sembang. Kita dah habis dah. Lesson kita dah berhenti dah. Akilah macam mana Akilah? Kelas kita malam ni boleh faham? Boleh? Boleh. Akilah dah belajar dah bab 13? Dah. Senang lah kan kalau dah belajar kan? Tak lagi jelas tak? Jelas lah. Okey, alhamdulillah. Okey, Nakib dah belajar bab 13 kat sekolah? Dah. Dah. Okey, jadi senanglah yang cikgu ajar ni boleh faham semua. Okey, baik. Okey, jadi cikgu nak terangkan untuk minggu depan. Okey, kamu kena dengar elok. Minggu depan, cara dia yang cikgu nak ajar adalah hari ni kita ambil satu je. Contoh kita ambil satu huruf A. Huruf A satu je. Lepas tu kita ambil biji bola warna kuning satu je. Minggu depan, cikgu akan ajar kamu mencari kebarangkalian bila ada dua situasi. Maksudnya kamu kena pakai gambar rajah pokok. Jadi, cikgu pesan awal-awal, siapa tak faham kelas hari ni sila fahamkan sebab minggu depan cikgu akan pergi next level. Tapi homework cikgu bagilah macam biasa. Okey, kalau siapa-siapa dah tak ada soalan apa semua, sampai situ sahajalah kelas kita. Ada soalan ke ni nak tanya? Ada soalan ke? Ada. Okey, baik. Okey, jadi sampai situ sahaja kelas kita untuk malam ni. Terima kasih semua. Selamat berehat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, sama-sama. Okey. Cikgu. Okey, Karina.